keluar daripada hotel nak pergi masjid tu kan, ada orang duk tolak macam apa kereta tu. Yang macam Itu 3 roda tu. Kereta 3 roda tu ada Quran penuh tu kan. Ada je wakaf Quran. Berapa ringgit? 20 rial. Kita beli 20 rial tu dia cok. Dia cok apa? Cok tu lah wakaf Al-Quran. Lepas tu dia tahanah letak dalam masjid. Kadang-kadang dia kata tak apa, dia tolong letak dalam masjid. Boleh. Sebenarnya majoriti, saya tak mahu kata semua, majoriti penjual kaki lima, jual Quran tepi tu, sebenarnya semua Quran-Quran tu bukan Quran daripada Percetakan Mujamak Malik Fahad. Itu Quran-Quran biasa yang kalau kita beli Quran tu, kita letak dekat masjid, nanti Quran tu akan diangkat, keluarkan daripada Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Jadi Quran-Quran macam tu tak terima. Bersama saya Ikrami Omar. Sama saya Hilmi Salam. Alhamdulillah kita masih lagi dalam podcast Jelajah Sirah. Alhamdulillah kita dah sampai episod yang ke berapa salah? 7 dah. Kita dah masuk episod ke-7 dah. Kita dah masuk episod ke-7. Sedap tak sedap episod ke-7 dah. Jadi kami berharap sangatlah apa yang kami kongsikan tu at least adalah manfaat insya-Allah. Jadi sebelum tu jangan lupa macam biasa subscribe, like, komen dan share. Moga-moga manfaat yang kami cuba kongsikan ni kita boleh kongsi dengan orang-orang lain juga. InsyaAllah. Jadi Salam, minggu lepas kita bincang pasal scammer. Scammer ni satu topik yang panjang. Banyak lah. General tu scammer lah. Dan minggu lepas pun rasanya antara yang kita agak panjang. Itu pun kita ambil sikit je tu. Itu pun kira agak panjang lah. Agak panjang. Jadi minggu ni kita masih lagi nak bincang konteks scammer. Sebenarnya Subtopik lagi. Scammer ni dia subtopik banyak. Cuma mungkin minggu ni kita nak fokus yang lebih kepada Tanah Suci. Minggu lepas kita kata scammer daripada Malaysia, scammer syarikat travel ke, scammer DIY. Kali ni kita nak bincang pasal scammer yang ada dekat Tanah Suci ni. Mungkin benda-benda ni kita boleh buat pesanan kepada jemaah-jemaah yang akan pergi, kalau ada ahli keluarga kita kan, mak ayah kita kan dan sebagainya, kita boleh pesan beberapa benda ni yang utama lah. Betul. Basic lah kita kata. Basic yang selalu orang-orang kita, khususnya orang Malaysia ni terkena. Dan sebenarnya kalau kita tengok balik, macam Salam kata orang Malaysia ni terkena. Dia sebenarnya bila saya check balik kan, duduk tengok berkenaan dengan scammer ni, paling banyak sebenarnya orang Malaysia dan Indonesia. Mungkin disebabkan kita punya jiwa memberi. Satu side orang kata bagus lah. Bagus sebab kita ni suka memberi. Kita ni orang yang peradabannya tinggi. Mungkin kita terlalu mendalami sifat Allah Al-Hilm, kelembutan. Kita terlalu berlemah lembut. Dan sebenarnya kalau tengok balik, scammer dekat Tanah Suci ni pun banyak memang duk target orang kita. Betul. Dia tak target orang Arab. Silap kena orang kata apa, kena kalih. Silap kena kalih. Jadi dan sebenarnya bila kita sebut nak sebelum kita nak cerita antara scammer jenis-jenis scammer lah, sebenarnya kita nak pergi pada jenis-jenis scammer. Sebelum kita nak pergi tu, mungkin ada sesetengah orang yang tak pernah pergi umrah, yang tak pernah jejakkan kaki di Tanah Suci. Mungkin dia dengar benda ni, dia agak rasa macam, uish, biar betul. Mekah kot. Madinah kot. Tanah haram kot. Jadi sebab tu kita dalam topik yang kita nak cerita ni bukanlah kita nak merendahkan mana-mana pihak. Bukan nak memburukkan mana-mana pihak. Ataupun tempat pada tempat itu sendiri. Sebenarnya apa yang kita nak katakan, scammer ni ataupun penipuan di mana dunia pun ada. Di mana dunia pun ada. Sebab contohlah, orang kata apa? Orang kata, Mekah ni tak ada kot orang jahat. Abu Jahal? Abu Lahab? Tempat dia. Memang daripada Mekah. Mereka memang duk main dekat Kaabah tu dan duk melepak tepi Kaabah tu. Betul. Dan orang-orang Mekah lah. Dululah, orang zaman jahiliah, zaman Quraisy jahiliah tu. Mereka ni lah yang pulau Nabi, yang hina caci maki Nabi SAW. Tapi bukan kita nak cerita pada konteks tu. Mungkin scammer yang kita nak mention ni pun yang agak menyeluruh lah. Bukan tertumpu pada. Dan dalam ayat Quran pun dia ada juga. Allah kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tidak apa Allah ni dia tak melihat kepada
Yalah, Rupa daripada rupa paras, paras, bangsa dan sebagainya, tetapi luaran dan kepada sebagainya, warna kulit dan sebagainya. ketakwaan tu Betul. sendiri. Mayadhuru ila suwari. Dan iman ni kat mana-mana tempat pun macam tu. Ada yang tinggi, ada yang Betul. rendah. Dan Betul. kita sendiri pun kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Betul. Ada ujian, dia naik sikit. Dia macam tu. Sebab itulah hidup ni kena sentiasa dengan ujian. Betul. Muhasabah banyak. Kena muhasabah banyak. Jadi berkenaan dengan konteks skema yang kita nak bincang hari ni, sebenarnya banyak yang kami dah cuba senaraikan, yang kita just sebenarnya sesi kali ni kita nak bincang dan kita nak bagi orang tu berjenis-jenis supaya nak jadikan peringatan, panduan, persediaan, persiapan kita. Sebab sebenarnya kita tak mau dia jadi macam mana, kita pi Mekah dengan Madinah ni kita nak pi beribadah. Kita nak tumpukan sepenuh perhatian kita untuk tingkatkan takwa, nak pergi masjid, nak pergi perubahan kita. Tapi dalam pada masa yang sama kita tak berhati pada benda-benda ni. Kemudian kita terkena lah. Sampai mengganggu ibadat kita. Mengganggu ibadat kita. Daripada awal kita masuk tu contoh kena hari yang pertama pula. Allah. Ganggu habis semua ibadat kita sebanyak. Kita duk teringat yang tu. Teringat kita terkena sekali. Itu yang menyebabkan orang kata apa? Moral down. Daripada awal moral down. Sebab first impression. Betul, first impression. Sebab antara mungkin sambil kita berbincang dalam kami dah listkan sama-sama. Mungkin saya dan Salam akan bagilah, kami dah point lebih kurang dalam 8 jenis. Mungkin ada tambahan lah. Sebenarnya skema ni banyak. Cuma apa yang kami list kat sini 8. Kami akan cuba kongsi satu persatu, akan cerita macam mana senario dia. Dan banyak lagi jenis-jenis skema yang mungkin yang kami tak list kan. Nanti kalau yang audio-audio dengar, siapa yang ada boleh pengalaman, buat tambahan. Boleh buat dekat. Dan dalam video sini pun mungkin ada satu dua yang mungkin saya akan tambah juga dekat sini, insyaAllah. Untuk tambahan bagi nampak banyak lagi. Kemudian benda apa lagi yang perlu kita berhati-hati. Dia ada juga skema bermusim. Betul. Nanti kita akan sentuh. Betul. Okey, antara apa yang saya nak start skema ni, sebenarnya apa yang kita boleh tengok kepada kita punya audien, kalau boleh bila nak pergi Mekah dan Madinah tu, kalau boleh first kita kena letak kat mindset kita nak pergi tempat orang. Dia bukan Mekah Madinah je, mana-mana dunia sekalipun, kita nak pergi tempat orang, kita kena bagi ada ilmu yang sebaiknya supaya kita prepare dengan apa yang kita nak hadapi lah. Apa yang kita nak hadapi. Contoh apa yang point satu saya tulis kat sini, berkenaan dengan porter. Ni baru sampai. Porter ni orang kata kat mana? Dekat airport, dekat bas, dekat hotel, dekat banyak tempat. Sebenarnya dia berkenaan dengan porter ni, bukanlah saya nak kata 100% porter tu scammer. Tapi porter ni dia ada kat airport, dia ada porter yang rasmi. Hotel pun dia ada porter yang kita panggil apa, bellboy. Dekat bas dan sebagainya. Memang banyak di mana-mana. Dia yang pertama, kalau kita nak pakai khidmat porter ni, pakailah yang rasmi. Betul. Dia ada pakaian rasmi. Dulu pun sebenarnya kerajaan Saudi buat porter rasmi ni untuk mengelakkan penipuan yang berlaku lah. Kan? Betul. Kalau dulu dia tak ada yang rasmi ni, tak ada yang pakai vest. Dia tak ada pakai baju, dia pakai baju biasa saja. Sampai ada satu zaman saya ingat saya, sebelum Covid kalau tak silap, sampai Arab Saudi tulis tu berapa harga dekat baju. Berapa rial saya tak apa ingat harga tu, tapi dia letak tu harga. Kalau budak-budak ni bantu atau pekerja-pekerja yang dekat situ yang pakai vest tu bantu, kita bayar sekian-sekian yang tertulis kat baju saja. Cuma sekarang ni dia tak buat dah itu. Betul, sekarang dia tak buat. Tapi itulah apa yang saya nak mention ataupun saya nak pesan juga kat sini. Satu, porter rasmi. Yang kedua, walaupun porter tu porter rasmi, kita kena faham konteks dekat tempat orang ni. Kalau boleh sebelum nak bagi beg, sebelum nak minta bantuan tu, orang kata apa? Bincang siap-siap. Discuss siap berapa charge, berapa dia nak bagi, bincang, bagi clear. Kalau boleh bagi ada orang ketiga pula. Maksudnya contoh macam Salam, saya nak ambil porter, Salam pun sebagai saksi juga. Ada saksi. Dia kalau orang kata apa, senang cerita, kalau kita pergi dengan grup, kan, bagi tahu dekat mutawif, bagi tahu kat group leader. Cuma kadang-kadang mutawif ni mungkin dia tak sempat tengok semua 40 orang tu. Jadi benda ni kita kena letak dalam kepala kita kena set siap-siap dengan beberapa orang kawan-kawan kita ni, kita kena deal siap-siap dengan harga, satu harga saja. Mutawif mungkin duduk serabut dengan airport, susunan beg dan sebagainya. Yalah, grup nak bawa grup ramai, setengah sampai pula dekat airport kan.
Jadi benda-benda tu kena hati-hati. Sama juga kalau DIY sekalipun, kalau boleh declare tak siap, bincang. Kadang-kadang mereka ni bukanlah semua, tapi ada sebahagian yang nakai sikit lah istilah dia. Dia buat deal dengan kita, dia kata RM10. Contohlah RM10. Sekali sampai kat dekat kereta dia start dia kata tak boleh ni, berat Yang lah. seronok jadi Jauh mana tau? lah. RM10. Dia kata betul RM10. Setiap beg. Satu beg Satu beg RM10. RM10. Ada 10 beg jadi RM100. Betul. Sama juga. Jadi benda tu bukanlah nak kata apa, kalau kita nak bersedekah, nak ambil bantuan dia nak bersedekah, silakan, tak ada masalah. Cuma bincang supaya benda tu tidak menjadi penghalang. Kita nak ni baru sampai kat airport dah. Habis duit dah. Habis dah. Bagi contoh. Sama juga macam dekat hotel. Sebenarnya hotel memang kita dah ada official dia punya bellboy. Tapi kena faham, dekat sana sebenarnya bellboy ni walaupun dia dah official, walaupun dia dah ada dia punya gaji, dah menjadi adat, dah menjadi trend. Mana-mana hotel pun dia sama akan saja. Dia akan ada apa istilah dia, bakshish. Bakshish ni senang tips lah. Tips. Itu memang dah jadi perkara biasa lah. Jadi sana, kalau boleh berkenaan dengan tu, yang pertama sekali berkenaan dengan botol ni, kalau boleh hati-hati. Kalau boleh macam hotel sekalipun nak bagi tips, bagilah, janganlah. Kadang-kadang kalau kita tengok porter-porter hotel ni pun, bellboy dekat hotel ni, lepas dia angkat beg tu dia akan duduk dekat apa pintu tu, dia tunggu kita kan. Kalau kita ada duit bagilah RM1, RM2 ke RM5 terpulang lah yang tu. Bukanlah kita nak bagi tahu kat sini kita jangan bagi langsung. Bagilah tapi berpada-pada dan jangan sampai kita dipermainkan. Dari segi porter hotel ni sebenarnya jarang lah. Kalau bellboy hotel ni jarang dia letak demand. Melainkan kalau grup. Macam kita ada bawa grup, senang cerita. Kami dah bawa grup biasa satu bah. Dia akan minta dia siap. Kalau kata satu bah ni tips RM5, dia tak mau lah. At least RM200. Dia tanya ni 40 orang. Aku ambil beg, aku susun dekat. Saja nak kongsi baru ni yang saya pi nak mengelakkan benda-benda tu, di antaranya yang saya buat, saya tanya jemaah, okey boleh tak bawa beg sendiri? Senang. Semua ambil seorang satu beg, letakkan dalam bas sebagai contoh. Beg-beg kecil kan, melainkan beg-beg yang besar. Jemaah terlalu besar pakai. Bukanlah kita nak kata terlalu nak kontrol, tak mau sangat. Cuma kita nak berpada-pada. Itu mungkin yang pertama lah. Mungkin Salam boleh. Yang keduanya, di antara benda yang perlu kita perhatikan ini, bila kita awal-awal sampai, sebagai contoh, kita tak tahu lagi dengan keadaan dekat sana dan sebagainya. Bila kita nampak kat abah depan mata tu ada satu benda yang selalu orang-orang kita teringin. Nak cium Hajarul Aswad. Dekat sinilah ada satu kelompok yang mana sekarang ni agak kurang lah yang berlaku. Kalau dulu betul. Sebelum COVID tu sangat banyak. Berdasarkan pemerhatian saya lah. Dulu sebelum COVID rancak. Betul. Lepas tu mereka ada buat rush. Ramai daripada buat rush dekat hampir-hampir kat COVID tu, ramai kena tangkap daripada tutup dah. Tapi wallahu alam, dengar khabar baru-baru ni dia dah rancak balik. Dia rancak balik. Dia senang je, selalunya orang-orang daripada Indonesia kan, yang banyak buat sistem ni. Saya tengok setakat pemerhatian, dia orang yang duduk dekat sana, dia ambil peluang. Bukanlah sebelum tu mungkin lagi kata kita sebut apa Indonesia orang salah anggap, bukanlah semua keseluruhan. Ada segelintir yang nakal ni, yang nakal. Ada juga daripada Thailand, ada orang ada Thailand juga. Sebab orang kata apa, dia sebenarnya negara-negara lain pun ada juga dari segi kontak jenis benda-benda lain. Cuma depa ni geng-geng yang pergi duduk di sana, depa ni geng buat umrah duduk di sana, depa jadi macam jemaah, mereka tak balik. Betul. Dan mereka cari habuan. Bahkan ramai yang duduk, yang buat cara ni pun duduk secara haram dekat sana. Kita kata macam parti lah, pendatang asing yang duduk dekat situ. Kemudian dia banyak buat sistem-sistem ni. Dia kata okey, saya bawa pergi Hajarul Aswad semua, insya-Allah bantu semua. Sampai dia bawa, memang mereka ni memang ada skill. Ni memang luar biasa. Selalu kita nak pergi cium sendiri tu susah. Mereka ni memang ada skill. Tapi kalau kita tak deal dengan betul, dan ramai juga yang ditipu, lama-lama nanti lepas dah habis selesai semua, dia charge dengan harga yang tinggi. Bahkan ada setengah pada musim haji, saya dengar khabar sampai RM3,000. Ada pernah kena sampai RM3,000. Kita tak mau bayar dan sebagainya. Dia ikut sampai ke hotel ni. Ni nama dia skamer Hajarul Aswad lah. Kita boleh katakan. Skamer Hajarul Aswad. Dia ikut sampai ke hotel, duduk depan bilik. Mungkin kita boleh buat report semua. Tapi benda tu akan melecehkan kita lah. Mengganggu kita. Mungkin dia tunggu depan hotel nanti. Kita nak turun tu, dia tunggu depan hotel, dia tengok ni jemaah yang tadi dan sebagainya. Ambil gambar pula sekarang, dia boleh ambil gambar pula, dia buat video. Yalah, pula dia kadang-kadang kita pergi tempat orang,
Betul. Kita dalam keadaan ketakutan. Jadi mereka ni pula pandai nak main nak gempak kita. Betul. Duk main duduk dekat hotel, duduk ikut kita, duk tengok kita. Jadi benda-benda macam tu, benda yang kita rasa macam tak tenang, rasa terganggu. Sebab tu kata tadi, kalau boleh hati-hati. Memanglah dia sebenarnya, yang kata skema Haji Roswan, dia sebenarnya pada asalnya, dia tak ada, orang kata apa, dia tak ada macam sediakan apa-apa khidmat. Dia nampak macam kita teringin sangat, dia nampak kita duk tengok tu, dia main macam apa. Salam, nak ni, mau cium Haji Roswan. Jom, saya bantu kamu, nanti kita sama-sama, ikut saya. Saya nak bantu ikhlas ni. Awal-awal pandailah saya nak bantu ikhlas. Tapi dah lagi lepas bawa selesai dapat apa semua, dia takkan tak ada. Takkan tak ada. Kalau bagi 10-20 tak apa. Ni dia ada pula. Kadar bayaran. Dia ada shilling punya harga shilling tu. Sampai ratus-ratus rial. Dan kadang-kadang nak kena tengok juga. Kadang-kadang bila dia bawa jemaah-jemaah wanita sebagai contoh. Dia peluk dan sebagainya dalam keadaan kita duduk fokus untuk ke Hajar Aswad tu, tapi dia ambil kesempatan kat situ peluk dan sebagainya. Jadi, benda tu pun nak kena ambil. Itulah kata dia sebenarnya apa yang perlu kita fahamkan. Faham memanglah ada disebut dalam hadis berkenaan cium Hajar Aswad, berkenaan di Multazam, berkenaan Ismail, tapi berpada-pada. Kalau berkemampuan silakan. Tapi kalau dia tengok daripada awal orang dah ramai sangat, dah sesak sangat, tak payahlah kita nak memaksa. Laki tak payahlah maksa, apatah lagi perempuan lah. Jadi macam tak seronok lah. Kita pada asalnya niat nak buat umrah dalam keadaan yang baik. Tiba-tiba duduk kat situ sampai habis orang berpegang, sampai habis orang tarik, sentuh macam tudung terbuka habis. Benda-benda tu jadi macam terkepit dan sebagainya. Pernah jemaah-jemaah saya sampai trauma pun ada. Menangis-nangis, menggigil-gigil ni. Lepas dia nak cuba masuk, tak dapat pun. Tapi bila separuh jalan tu sampai tak keadaan teruk sangat, pasal-pasal balik menangis-nangis dekat luar. Itulah kalau boleh berpada-pada lah. Kalau tengok, kalau kata kita dah pergi musim peak season, dah tahu kata orang ramai, kalau boleh tak payahlah senang-senang. Tak payah nak usaha untuk hampir mustahil lah. Hampir mustahil. Melainkan kita pergi musim-musim yang memang orang tak ada. Memang bukan peak season, memang yang musim tu orang tak ramai. Kalau nak cuba, silakan. Benda tu kita tak halang. Orang paling sikit pun yang kita tengok mungkin pada hari wukuf Arafah. Mungkin kalau macam tu kan. Tapi kita nak pergi buat apa pula? Kita nak kena, kalau pergi haji kan, kita nak pergi Arafah. Betul. Siapa yang tak buat haji, mungkin boleh lah time tu. Paling sikit sekali orang. Dan yang ketiga pula, apa yang saya nak relatekan juga, contoh macam tadi tu, Hajar Aswad, yang saya nak relatekan juga, ada satu khidmat, orang kata apa, khidmat wheelchair. Tolak wheelchair yang ni pun, dia sama macam yang di awal tadi, yang porter tadi. Dia ada yang official, dan dia ada yang tak official. Yang official ni biasa kalau kita masuk dalam masjid, dia pakai baju. Dia ada vest dia khas. Dia ada vest. Kita kenal lah, kita tengok tu kita nampak yang paling ramai dekat Sa'i lah. Paling ramai kat Sa'i kan. Kat Sa'i paling ramai. Kat Tawaf ni dia terabuk sikit. Dia ada dekat pintu-pintu tapi dia pakai vest. Dia pakai vest, memang ada cok masjid. Masjidil Haram dan sebagainya. Itu dia ada harga khas lah. Kalau tak silap 150 rial. Betul. Dia ada harga khas. Dia ada 150 mungkin untuk Tawaf, 150 untuk Sa'i. Jadi yang tu sama juga kalau nak deal betul-betul. Dan dia ada sebenarnya yang tak rasmi. Yang tak rasmi ni kebanyakannya dia budak-budak duk pegang kerusi wheelchair tu, duduk kat bawah-bawah. Bawah-bawah tu lah dekat orang dataran masjid. Yang ni pun kena hati-hati. Bukan kena hati-hati apa, dia sebenarnya dari segi dealing je. Betul. Dia tak ada masalah. Kalau kita nak pandai bincang dengan dia ambil, dia memang kita betul boleh berbahasa dengan cantik dan sebagainya. Tak ada masalah. Yalah, contoh macam ada setengah-setengah. Kita bawa grup kan. Kalau nak ambil daripada hotel, dalam masjid tu tak boleh keluar. Pergi dekat hotel. Jadi kita nak kena ambil yang luar punya khidmat wheelchair. Service. Jadi biasanya kita akan panggil lah kita orang kata apa, sahabat-sahabat daripada Patani ke, daripada Indonesia kan, memang petugas yang duk buat wheelchair tu, mereka akan ambil daripada hotel. Kita dah deal harga, setiap apa semua, bincang, jemaah setuju tak harga ni, dia setuju tak nak ambil dengan bayaran macam ni. Kalau dua-dua setuju, okey, ambil daripada hotel, dia akan ambil, bawa Tawaf, Sa'i, dia akan hantar balik ke hotel. Yang tu settle. Lebih selamat lah. Lebih selamat. Yang tu, dan kena maklum lebih awal. Sebab nak cari petugas tu, mungkin akan ambil masa juga, dan ramai juga jemaah-jemaah lain nak servis tu. Betul. Yang penting ambil dengan cara yang betul. Takut saya kita pandai-pandai duk cari sendiri, jumpa kadang-kadang yalah ada sebahagian Arab ke mana-mana kan duduk di bawah tu duk ambil.
100 je dia kata. 100 syak semua. Sekali lagi, lepas tu lah dia minta 500. Tak bagi dia marah-marah. Kita ni pula orang tahu kadang-kadang orang tahu jenis hati baik, lepas tu jenis takut. Dia Arab ni kalau kata dia jerakah sekali, kita pun bagi jam, semua dalam paket. Bagi semua habis dalam paket. Jadi yang tu kena hati-hatilah. Mungkin apa yang ketiga saya boleh katakan, kita boleh sebut kata skema yang ada ni skema wheelchair lah. Kita boleh nama. Yang tu istilah lah, istilah skema. Tapi lebih selamat sebenarnya kalau ada yang pergi dengan family dan sebagainya adalah kita naik ke tingkat atas tu, kita naik skuter elektrik. Betul. Paling selamat, paling mudah, paling selesa. Sebenarnya kalau tengok daripada tahun lepas, tahun ni haji dengan umrah. Sebenarnya memang macam tu pun kita advance. Kita advance pada kita punya jemaah untuk naik sendiri. Sebab kadang-kadang bila tolak ni dia nak cepatkan habis tu. Laju betul dia tolak, kita tengok kadang-kadang bahaya. Orang kata apa? Lagi berlanggak dan sebagainya. Lagi tak tenang. Dia jadi macam nak baca apa pun tak kira duk menjerit lah. Kita duduk dalam kereta sebagai contoh. Kita duduk dalam kereta, kawan driver sebelah ni bawa laju. Kita bayangkan kita duduk dalam kereta, kita rasa macam apa jadi kat mana. Jadi banyak dia punya halangan-halangan lain. Jadi isu lain pula. Jadi isu lain pula. Jadi kalau boleh tengoklah orang tu buat timantara sebaiknya apa-apa pun yang penting pengetahuan tu lah. Kemudian bersambung dengan tolak wheelchair tadi tu, dia ada satu tempat lagi yang selalu juga benda-benda ni jemaah kena. Ketika mana kita dah habis sa'i tu, di antara Safa dengan Marwah tu, dia ada satu skema juga, dia duk pegang gunting. Dia kita contoh kita dah nak bertahlul, kita dah selesai umrah kita nak bertahlul, dia kata dia tolong potong sebagai contoh, ataupun dia bagi gunting dekat kita. Itu dengan bayaran. Betul. Selalunya dia akan cah nanti 30 rial, 50 rial. Sedangkan kita pergi potong dekat luar tu, kadang-kadang macam saya dapat baru-baru ni 7 rial je. 2 orang 15 rial. Murah. Murah sangat. Kan? Ni dia bagi gunting kat kita, kita kena gunting sendiri, dia minta pula harga. Cuma tak ramai sangat dah sekarang ni sebab dia ada kamera dah kat situ. Dia ada kamera, kemudian ada polis yang memang duk jaga kat Marwah tu. Memang biasa ada 24 jam. Polis tu cuma kadang-kadang takut kita terlepas pandang. Sekarang ni dia tak tunggu dekat tempat Marwah tu. Pintu di luar sikit. Kita tengah berjalan nak keluar tu. Daripada pintu Marwah tu, kita nak keluar menuju ke hotel. Dia buat agak dia duduk tunggu dekat situ. Dia tunggu sebab situ tak ada polis, tak ada kamera dan sebagainya. Betul ya. Jadi kalau boleh kita buat tak tahu je lah, orang yang nak potong-potong kata tak apa, kita buat kat bilik. Dia sebab sebenarnya yang ni ramai orang salah faham ataupun orang tak ambil penting berkenaan dengan tahlul. Mungkin saya nak masuk bab tahlul. Kita dah buat umrah selesai, tawaf, sa'i sebagainya, sampai part tahlul. Tahlul ni kita tahulah, ni semua dah belajar. Yang tahlul ni yang paling baik adalah cukur. Cukur habis. Cukur untuk jemaah lelaki. Jadi untuk jemaah lelaki cukur. Yang tu yang terbaik. Nabi doa 3 kali. Ada dalam hadis Nabi. Ada keampunan. Apa? Allah merahmati orang yang bercukur habis. Allah merahmati. Sahabat tanya Nabi ulang sampai 3 kali. Kemudian barulah Nabi sebut wal muqassirin. Dan orang yang memendekkan rambut. Ramai jemaah kita dia faham benda ni. Cukur habis. Tapi dia salah faham daripada konteks nak cukur. Maksudnya macam mana? Dia kata, okey kita dah habis dah kat Marwah ni. Kita tahlul dulu sikit. Kita gunting. Lepas tu kita keluar kedai, kita cukur. Kenapa saya kata salah faham? Maksud tahlul ni adalah tahlul dengan bila dah habis sa'i tadi, terus cukur. Itu yang maksud tahlul. Dia kalau dia potong rambut tu, dia dapat yang muqassirin tadi lah. Kalau dia potong rambut tu, sebenarnya kalau nak kata wal muqassirin tu pun, muqassirin tu sebenarnya potong habis kan, bukan potong sikit. Cuma yang potong sikit tu orang kata apa, hak paling kurang. Paling kurang yang ada dalam apa kita punya apa qaul Syafi'i kata paling sekurang-kurangnya. Tu paling kurang. Tapi sebenarnya kalau potong pun potong habis. Cuma apa yang saya nak kata tadi, kalau boleh habis sa'i tu keluar tahlul di luar, bukan tahlul yang potong tu. Kalau tahlul potong, kita potong kan dekat Marwah kan, kemudian kita pergi kedai kita cukur. Cukur kat kedai tu jadi macam cukur dekat mamak belakang rumah kita kat Malaysia. Jadi maksudnya tak dapat pahala yang Nabi doa tadi tu. Keampunan tadi. Jadi rugilah. Benda tu ramai orang terlepas pandang. Dan tambah-tambah bila kata orang perempuan ni dia jadi orang apa? Jadi kalut. Dia jadi kalut. Bukan kalut apa? Bila dia sampai dekat Marwah. Dia dah habis buat umrah. Tawaf sa'i. Tiba-tiba ada kalut nak pergi selak rambut. Nak pergi tunjuk habis rambut kat orang. Habis semua orang tahu. Habis. Sedangkan buat umrah dalam keadaan cantik, baik apa semua, tiba-tiba buka tunjuk aurat kat orang.
Jadi Selalunya kalau bila dia pergi dengan grup ni ada mutawih jaga tak menjadi masalah. Tapi betul. selalunya dan kerap kali lah. Selalunya dia akan berpecah dengan jemaah-jemaah yang dia datang dengan mutawih tu. Jadi dia akan jadilah benda-benda macam ni. Pergi jumpa kawan ni nak offer terus potong rambut dekat situ Orang dan kata sebagainya. sebaiknya kalau boleh habis tawaf, kumpul, mutawif Kena bawa kan. berjalan. Habis sa'i, kumpul, Hmm, habis hmm. sampai tahlul macam tu. Biar supaya orang kata apa, gerak dalam kumpulan lah. Kumpulan. Kan? Tak payah duduk nak pecah dan buat sendiri. Okey. Kemudian Hmm. yang kelima. Hmm. Tadi kita dah bagi 4 dah. Yang kelima berkenaan, yang ni saya boleh kata skema jugalah. Kita istilahkan skema sebab apa? Sebab tak ada ketelusan pada penjual. Yang ni yang mana saya nak cerita berkenaan dengan wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran ataupun skema wakaf Al-Quran. Tipu juga. Sebenarnya, dia di antara dua. Sama ada penjual tu menipu, ataupun kita yang beli ni tak ada ilmu. Betul. Salah satu je. Kenapa saya kata macam tu? Okey. Berkenaan wakaf Al-Quran. Al-Quran yang boleh diwakafkan di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, hanya Al-Quran yang dikeluarkan oleh Mujamma' Malik Fahad. Kilang Al-Quran dekat Madinah tu. Kilang cetak Al-Quran. Yang tu memang satu-satunya kilang yang cetak Al-Quran, boleh katakan Quran yang paling diteliti, yang mana disemak huruf demi huruf. Huruf demi Dan huruf. kita dulu pun masa belajar kita dah pernah pergi situ. Betul, kita pernah banyak tapisan tu. Kalau nak keluar satu Quran tu dengan susunan barisnya, susunan ayatnya, dia punya tapisan tu sangat banyak. Berapa bulan ambil masa tu? Sebenarnya kalau ada kesempatan kita pergi umrah, kita boleh pergi ziarah. Cuma mungkin tengok pada keadaan lah. Macam kawan saya pergi baru ni, peak season, ya Allah. Nak masuk tu saja tunggu sejam. Allah. Jadi sebenarnya kalau ada kesempatan boleh. Sila pergi dekat kilang tu, pergi tengok macam mana proses, pergi tengok macam mana Quran siap dikeluarkan. Kat situ juga ada sebelah kilang tu ada kedai jual Quran. Boleh jadi, beli kat situ. Kalau nak beli di situ. Dan di situ kita tahu dah takkan diambil keluar dan sebagainya. Itu confirm pasti. Jadi tak ada masalah. Kalau kata nak beli Quran yang sebuah, dua buah pun boleh. Nak beli yang kotak pun boleh. Saya biasa duk pergi kalau pergi dengan jemaah kan. Kalau ada kesempatan kami pergi. Kalau tak ada kesempatan, saya cerita juga. Kalau grup-grup kecil sempat lah. Grup kecil sempat. Kalau grup besar kadang-kadang susah tak sikit. Tak sempat. Tapi bila jemaah berhasrat, biasanya kita kumpul, kita beli terus 2 kotak, 3 kotak macam tu. Itu lebih baik. Kemudian kita pergi, boleh letak sebenarnya. Ramai yang tak tahu. Quran ni kita boleh wakaf secara official. Orang duk ingat beli 2 pergi letak kat tiang. Tak perlu. Tak perlu kita pergi pandai-pandai, pergi susun dan Tak sebagainya. payah. Dia ada satu pejabat untuk wakaf Al-Quran. Pejabat Al-Quran nama dia. Nak wakaf, nak edak apa tu. Kita pergi kat situ, kita bagi kat dia, dia yang akan susun. Dia akan susun. Kalau Quran macam ni, okey. Yang saya nak kata skema tadi tu, sebenarnya ramai jemaah-jemaah kita ni, dia keluar daripada hotel nak pergi masjid tu kan. Ada orang duk tolak macam apa kereta tu. Kereta 3 roda tu. Kereta 3 roda tu ada Quran penuh tu kan. Ada je wakaf Quran. Berapa ringgit? 20 rial. Kita beli 20 rial tu dia cok. Dia cok apa? Cok tu lah wakaf Al-Quran. Lepas tu dia tahanah letak dalam masjid. Kadang-kadang dia kata tak apa, dia tolong letak dalam masjid. Boleh. Sebenarnya majoriti, saya tak mau kata semua. Majoriti penjual kaki lima, jual Quran tepi tu, sebenarnya semua Quran-Quran tu bukan Quran daripada pencetakan Mujamma' Malik Fahad. Itu Quran-Quran biasa yang kalau kita beli Quran tu, kita letak dekat masjid, nanti Quran tu akan diangkat keluarkan daripada Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Jadi Quran-Quran macam tu tak terima. Dia buat keluar dari mana? Dia pilih masjid-masjid yang lain kecil. Dia agihkan kalau kata orang nak ambil Quran nak balik negara kita, contoh kita nak Quran nak balik negara kita, dia boleh bagi Quran-Quran macam tu. Tapi kena hati-hati. Itu yang saya nak kata, dia dua faktor. Sama ada hak jual itu tipu ataupun kita yang tak ada ilmu. Jadi Quran Mujamma' Malik Fahad ni dia sebenarnya Quran dia ada cok. Nak kena tengok lah. Mungkin boleh dekat kita punya TikTok ada kot. TikTok TMK. Boleh tengok dekat kami punya TikTok. Kami ada tunjuk video macam mana nak tengok berapa harga. Kita dinafikan kalau orang kata selain daripada kilang ada tempat lain yang jual? Ada. Tapi kedai-kedai yang rasmi macam orang tu maktabah, kedai-kedai buku yang rasmi, dia ada jual. Cuma mungkin harga mahal sikit. Ya harga mahal. Tapi kalau kata beli Quran berapa nak
nak wakaf. Dia kata beli RM50, RM60. Yang tu harga tu okey, logik. Betul. Tapi kalau beli RM10, RM15, benda tu tak logik. Melainkan dia kata belilah berapa. Tak ingat kalau kat kilang RM20, RM30 kot. Asalnya Lebih kurang RM30. RM20, RM30. Tu harga dekat kilang. Kalau boleh pergi kilang lagi bagus, murah lah. Tapi kalau beli dekat Maktabah ni dia ambil untung sikit. dia ambil untung selalunya sikit. RM30. Lebih kurang macam tu lah. Jadi tak ada masalah nak beli kat kilang boleh, nak beli kat kedai buku boleh. Yang penting hati-hati dengan skema wakaf Quran supaya tidak jadi kita ni duk berhasrat. Lepas tu orang kirim kadang-kadang, ni nanti Fitnah tolong wakaf Quran kat aku ni. Tapi kita tak dapat Quran yang betul. Mungkin dia plan tu dia nak dapatkan lebih banyak kuantiti Quran tu. Dia rasa murah. Dia rasa murah. Dia kata daripada dapat 10 mungkin dapat 20 biji. Tetapi bila masuk dalam masjid tu dia akan check nanti. Kita tengok ketebalan pun berbeza. Dia punya kulit dalam pun berbeza. Sebab printing Malik Fahad ni dia memang khusus. Satu jenis dalam Masjid Nabawi tu. Kalau dia punya saiz lah ikut dia punya saiz. Saiz macam ni dia punya sejenis tu satu jenis aja satu dalam masjid. Semua sama aja. Dia sebenarnya dekat masjid ni dia ada petugas khas yang menjaga Al-Quran. Dia akan ada pakaian dia sebenarnya yang tukang cuci baju lain. Tukang jaga Zam-Zam baju lain. Tukang jaga Al-Quran lain. Tukang jaga elektrik lain. Dia ada banyak baju. Saya tak ingat berapa. Dulu kita pernah zaman belajar. Dulu pernah pergi melawat. Orang kata lawatan sambil belajar. Kita pernah masuk bawah tanah underground. Memang dia tunjuk ada. Jadi mereka ni setiap masa, setiap hari, setiap tiang dia akan ada juga. Setiap pusing bawa dia punya troli tu selalunya malam-malam lah. Lepas isyak dia akan buat kerja. Dia akan mula pusing. Kadang-kadang kita orang kata duk bahasa lah, duk seronok lah, duk kata nak pergi wakaf Quran ni. Baru beli tepi kaki lima, letak, tak ada satu hari dah Quran tu dah dibuang. Jadi selalunya saya pernah tanya juga, dekat mana dia akan buang Quran-Quran tu. Yang dia kata di antaranya yang paling banyak dalam store sekarang ni. Dia kata. Betul. Kemudian selepas pada tu mungkin dia akan tengok ke masjid-masjid lain untuk dihantar ke masjid-masjid lain. Bukan dalam Masjidil Haram. Betul. Sebab saya pernah. Plan kita asal tu tak dapat lah untuk kita infak dalam Masjidil Haram. Sebab saya pernah baru ni. Grup. Itu grup Awaiton lah itu. Saya pergi hantar Quran 2 kotak. Dalam tu memang penuh berkotak-kotak. Dia siap tanya lagi. Kalau nak, dia nak bagi Quran tu. Contoh kita nak balik negara kita ke ni apa ke. Yang reject. Yang bukan daripada pencetakan. Sebab yang pencetakan, mereka akan susun. Bahkan kalau Quran rosak sikit pun, mereka akan tarik. Dia panggil Quran yang reject. Itu berkenaan dengan skema wakaf Quran. Jadi hati-hati nak wakaf, biarlah wakaf baik kena cara. Baik kena cara. Biar kita tahu duduk dalam tu, siapa yang baca dalam tu, dekat masjid yang mana plan kita asal tu, kita akan dapat plan asal kita tu. Betul. Kemudian di antaranya yang kita kena hati-hati kat Tanah Suci ni, di antaranya yang tadi, yang ke berapa tadi? 6. Yang ni yang ke-6 lah. Yang ke-6. Yang ke-6 kita kena hati-hati dengan kita punya dealing juga. Ni berkaitan semua dengan ilmu lah. Betul. Ilmu dan cara kita deal, iaitu teksi kita tu. Kalau kita nak pergi ke mana-mana, contohnya kita duduk dekat Madinah sebagai contoh. Ataupun kita duduk dekat Mekah, kita nak pergi ke Miqat. Hari yang kita tak pergi ziarah, tak pergi ke Miqat dan sebagainya, kita nak pergi, kita pagi tu tiba-tiba teringat nak buat badal haji sebagai contoh. Kita nak deal untuk teksi ni pun kita kena tengok juga. Dia itulah kata kadang-kadang harganya, kadang-kadang kita nak tuduh depa tipu, nak tuduh depa scam. Tapi kadang-kadang dalam konteks yang lain pula, ilmu tu pengetahuan kita tu macam mana kita deal, takut kita salah cakap, kita salah bincang elok. Tak, sebab sekarang ni teknologi banyak. Kalau tak boleh cakap sekali pun, tulis RM10 kat handphone dan tunjuk. Tunjuk RM10. RM10. Setuju tak? Sebagai contoh. Kemudian kalau kita tengok juga, selalunya yang selalu orang tersilap masa dia masuk-masuk tu terus dia bayar. Ini juga kesilapan. Contoh dia nak pergi ke Miqat. Miqat ni selalunya orang akan sampai ke Miqat, turun ambil wuduk dan sebagainya. Ada yang nak solat sunat masjid dan sebagainya. Nak pergi tengok masjid ke apa. Keluar-keluar teksi tadi dah tak ada. Lebih baik adalah dia sampai tu maksudnya kalau dia nak pergi dengan balik kan. Kalau dia sampai dekat situ, selalunya macam contoh grup-grup yang saya bawa, saya pergi sekali. Pergi sekali senang. Sebab nanti jemaah nak deal apa semua senang. Sebab kadang-kadang kita ada masa lapang pagi tu, kita boleh kumpul berapa orang jemaah yang nak pergi bersama-sama, balik bersama-sama. Dan bayar nanti bila nak sampai ke hotel. Baru bayar. Sampai dekat depan hotel kita ni, baru kita bayar. Sampai ke masjid ke kat mana kita nak pergi tu, baru kita bayar. Sama juga kita nak keluar pergi makan. Contoh kita duk tengok sekarang ni TikTok dia banyak. TikTok ke Facebook ke. Ni yalah, jadi kita seronok nak pergi juga. Kita boleh buka Waze pula sekarang ni dekat sana. Sebagai contoh Google Map ke. Okey, bawa aja ke sini. Deal siap-siap harga berapa. Bayar masa kita sampai kat tempat destinasi kita. Tapi sebenarnya kalau lagi pandai, dia sebab
di Saudi ni dia ada banyak. Dulu dia ada teksi. Betul. Ujrah raya putih tu. Ha, Sekarang ujrah ni dia putih. dah ada warna lain. Warna apa? Hijau ke biru? Hijau kan? Hijau. Katanya hijau tu mahal sikit. Ha. Wallahu alam. Mahal banyak. Baru ni Oh, mahal banyak. Oh, hijau. Double lah selalunya. Dia ada company baru. Dia nak buat macam di Dubai lah. Kan ada banyak ni. Dan kemudian sebenarnya, kalau macam kita dulu, kami zaman dulu, kami tak suka naik teksi. Kami suka naik private sapu. Private sapu. Private sapu. Kami pagi kambing tu. Sangat banyak private sapu dekat sana. Betul. Private sapu ni sebenarnya syok sebab apa? Sebab dia tak ada meter, dia tak ada apa. Tapi macam kalau siapa hak duduk di sana tu syok lah. Syok boleh tekan deal kadang-kadang jadi harga murah sangat-sangat. Tapi yang ni private sapu saya tak sarankan lah. Kalau boleh tak payahlah. Cuma nak cerita ada. Sebab kadang-kadang kita duduk tunggu tepi jalan kan. Tiba-tiba kita tengok kita tunggu tepi jalan, dia berhenti. Nak pergi mana? Tu private sapu lah tu. Dan sebenarnya kalau kita orang kata apa? Ambil tahu sikit lagi. Dia sebenarnya dia ada beberapa app yang kita boleh guna. Macam dekat Malaysia ni kita pakai Grab kan. Grab. Di sana dia ada sebelum ni kalau kata 2 tahun lepas ataupun sebelum Covid lah. Sampai tahun lepas Karim. Karim tu apps yang aktif ataupun popular di Dubai sebenarnya. Masuk dekat Saudi. Dia masuk ke Sampai Saudi. sekarang pun ada. Karim ada. Dan dia ada juga apa Uber pun ada. Uber masih ada. Masih ada. Masih ada. Dia ada banyak. Uber, Karim, apa buy taxi ke apa? Buy taxi. Jadi sebenarnya kalau pakai jenis tu saya rasa lagi bagus. Harga pun kita dah tahu. Kita boleh bayar online. Ada kredit card sebagai contoh, boleh masukkan dalam tu, bayar melalui kredit card. Cuma location tu kena buat betul-betul lah. Kalau dah tahu location nak pergi ke mana, macam mana nak susun, yang tu tak ada masalah. Cuma jangan lagi tak tahu location, dia buat silap tekan tempat, yang tu akan jadi masalah lah. Kena bayar 2-3 kali. Itu selalunya jadi. Okey, kemudian skema yang lain juga. Skema ni orang panggil skema apa? Skema fotografi. Skema fotografer. Skema bergambar. Banyak sebenarnya kat tempat-tempat lain pun banyak. Bukan kat Tanah Suci. Betul. Ni bukan kat Tanah Suci saja. Merata-rata Malaysia pun banyak lah sekarang. Malaysia pun banyak, betul. Cuma benda ni kita nak mention sebagai peringatan. Dan sebenarnya skema-skema yang kita duk mention ni bukanlah setiap skema tu adalah daripada satu jenis bangsa. Ada yang daripada negara-negara macam Mesir, ada negara Pakistan, ada macam-macam jenis. Kita Malaysia skema, orang Malaysia sendiri pun ada juga skema. Betul. Jadi sebenarnya bangsa yang macam-macam. Kalau macam yang gambar ni orang mana banyak? Belah-belah tantan kan, Pakistan, Bangladesh, India macam tu lah. Lebih-lebih orang macam tu. Orang pasti. Arab pun ada. Arab pun ada. Dia yang kata fotografer ni dia ada dua jenis. Satu jenis dia pun main kamera dia dah. Dia macam duduk. Kamera dia panggil kamera Polaroid tu yang boleh keluar tu. Dia okey, dia tengok duduk, dia kata senyum. Kita pun duduk berdiri, orang suruh senyum, dia tekan keluar gambar. Keluar gambar automatik kena bayar. Jadi bukan murah lah. Yang tu kena. Yang RM20, RM30, dekat RM50 kita dah. Betul. Jadi kadang-kadang kita macam orang duk suruh senyum tu, hati-hatilah. Dia paling banyak yang ni paling top dekat waktu kita ziarah tu apa? Kalau Mekah Jabal Rahmah, kalau Madinah Jabal Uhud. Jenis-jenis tu depa duk ada di atas bukit dekat bawah. Cuma kalau betul-betul nak pakai khidmat dia orang tu boleh. Cuma kita deal harga macam tadi tu. Deal harga RM10, RM5. Kita rasa macam okey lah nak bayar. Kita deal, ambil gambar tu, dia bagi. Depa punya upsell tu laju kadang-kadang. Senyum tekan, terus keluar gambar, kita kena bayar. Jenis benda-benda tu lah. Dan sama juga kadang-kadang dia tak pakai kamera dia. Dia macam dia kata main handphone. Tolong ambil gambar. Dia tekanlah ambil gambar. Lepas tu dia ajak, dia kata jom pergi sana, aku tak kat sini cantik, aku kat sini cantik. Kadang-kadang kita macam, oish, bagus dia ni. Bagus harap ni. Ini servis TikTok punya. Jadi faham. Bila dia dah bantu kita, kalau kita nak bagi tips kat dia, yang tu tak ada masalah. Masalah, silakan nak bersedekah dan sebagainya. Cuma macam saya katakan tadi, kita deal lah bagi elok. Takut sekali dia tangkap gambar cantik, dia tambah 100. Kita pun duduk nak bergaduh dengan dia. Kata awak 100 lah. Jadi benda-benda itulah yang kena faham. Benda yang kita nak mention. Hati-hati dengan orang-orang macam ni. Dia tak ada masalah kalau kita nak guna. Boleh guna khidmat dia. Cuma hati-hati. Itu berkenaan dengan fotografer lah. Khidmat. Yang terakhir saya nak sentuh sikit adalah yang selalunya dan banyak sangat dekat sana. Mekah pun ada, Madinah pun ada. Dan tempat-tempat, setiap tempat ziarah tu sebenarnya ada geng-geng ni.
Iaitu dia mai, kadang-kadang dia berlakon kata dia susah, dia jalan jauh dan sebagainya. Macam dekat Malaysia kita duk kenal lah. Macam-macam jenis passion duk ada. Sebenarnya kat masjid pun ada. Banyak, sangat banyak lagi. Dia buat cerita macam-macam. Dia minta tolong kita. Bahkan kita daripada orang kita, macam orang Malaysia, orang Indonesia ni sering terkena. Main cerita macam-macam ni di Tanah Suci dan sebagainya. Kita pun ada niat nak berinfak. Kita silap pergi bagi dekat puak-puak ni. Kadang-kadang bila kita bagi tu, dia marah pula dekat kita. Dia marah kata tak cukup lah dan sebagainya. Bahkan pernah ada kes. Sampai dia tarik-tarik poket jemaah. Sampai koyak-koyak baju jemaah tu. Betul. Sebab mungkin dia nampak jemaah ni tua sorang-sorang dan sebagainya. Uzur dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka ni, macam nak cakap, mereka terlalu memaksa. Mereka terlalu memaksa disebabkan dalam pada masa yang sama, mereka nampak macam kita ni tak ada daya untuk nak lawan. Dia macam tu. Dia nampak macam baik sangat orang Malaysia ni, orang Indonesia dan ni. Dan sistem ni ada juga siapa yang pakai tau. Yang orang-orang yang duk menjual tasbih dan sebagainya tu, dia pakai sistem yang sama. Kadang-kadang dia main tinggal je atas kita semua tu, kemudian dia paksa minta duit. RM10, RM20, RM30. Kita pun duk rasa sebab salah, duk pegang dah apa semua. Bayang. Dia yang menira-menira tu ada yang bagus, ada yang elok. Cuma kadang-kadang aja dia memaksa. Dia baru-baru ni viral lah. Budak yang di Madinah zaman kita mengaji dulu halus, budak Palestin. Lah ni sekarang ni viral, budak tu dah macam jadi influencer. Oh ya. Budak tu akak dengan adik tu diorang tak ingat nama dia. Ada comel-comel tu. Diorang depa dulu di Madinah banyak di Quba. Zaman kami dulu duk buat ziarah memang daripada ada. Depa dah ada, kami duk melawak, duk ligan depa nak report polis lah apa yalah daripada kajian jemaah. Sekarang ni dah popular dah. Semua jemaah dah kenal dah. Jadi kalau macam tu pandai ambil hati orang nak menega ke apa, nak menega macam tu okeylah. Tapi ni yang skema yang kita maksudkan ni, orang kata penipuan, duk cerita. Yalah kadang-kadang banyak saya sendiri pernah kena. Bukan pernah kena macam mana. Dia pakai baju elok, pakai macam orang kata pakai elok jean, pakai kemeja. Dia kata Assalamualaikum brother, speaking kan. Dia tanya where you come from. Lepas tu dia bagi tahu lah dia daripada India. Dia kata dia main dengan family dia. Bawa ni bini anak sebelah. Satu family. Dia kata kami satu family main kat sini. Lepas tu tak ingat lah cerita macam mana. Dia macam bagi tahu lah kata terlepas flight. Dia cerita bagi tahu kena tipu lah apa dan sebagainya. Dia buat kebiasaan dia lah. Dia buat itu, dia kata jadi nak minta sikit. Tapi sebenarnya sehari daripada pagi sampai petang, kalau kita duduk tu kita jumpa dengan orang lain pula. Lagi kalau kata api bulan depan dia jumpa lagi macam tu. Berapa ramai yang dia tipu macam tu. Betul, berapa ramai yang tipu. Jadi benda macam tu hati-hatilah. Kalau nak bagi sedekah ni, boleh bagi sedekah macam tukang cuci ke kan. Tukang sapu sampah ke. Tengok pada yang bersesuaian. Sama juga orang panggil istilah apa? Takron ni. Takron. Tak tahu kita bagi takron lah. Orang Sudan, orang yang kulit hitam kan. Yang duduk keluar masjid penuh tepi-tepi jalan, duk minta sedekah apa semua tu kan. Boleh nak bagi, tapi tengok pada kesesuaian lah. Sebab ada kadang-kadang orang kata penuh. Kadang-kadang nak tunjuk tangan kudung, sehari habis ya timbul tangan. Dia pandai dia lipat ni, kadang-kadang dia lipat rapat. Kadang-kadang kita tengok kesian. Dia tunjuk siku, kadang-kadang keluar siku sikit kita cek. Ni betul ke tangan kudung ke siku Jadi benda-benda macam tu. Benda-benda hati-hati. Benda-benda macam tu hati-hati. Kita kena tengok mungkin kita boleh buat tambahan sedikit kepada penonton. Yang ni dia kadang-kadang dia datang secara bermusim, iaitu skema kurban dengan badal haji. Ini subhanallah. Sebab duit banyak kat situ. Kalau badal haji kita kata seorang dikutip RM1,500. Satu musim dia boleh kutip 100 orang lah. Kita tak letak banyak. 100 orang tu RM150,000. Nanti dekat dengan musim korban dengan musim haji kita buat kena sentuh satu khusus. Kami nak sentuh topik ni satu. Ni kat sini kita akan ceritalah secara general. Nanti kita nak buat satu topik berkenaan dengan skema korban, skema haji. Yang ni sangat banyak. Dan sebab kita pun dah orang dah tengok benda tu lama. Benda ni berlaku dan betul-betul berlaku. Kambing, dia panggil kambing terbang, kambing lompat pagar, macam-macam. Betul. Satu kambing tu dia niat berapa puluh orang kita tak tahu. Sama juga badal haji, sistem yang sama dan duit sangat banyak kat situ. Sampai satu masa kita buat keputusan tak sentuh langsung korban tanah suci ni, kita tak mahu masuk ambil tahu langsung. Sebab apa? Sebab ada banyak penipuan dekat sana. Sebab sebenarnya kami sendiri memang duk buat juga korban di tanah suci daripada lama dah, daripada zaman belajar lagi. Zaman belajar sampai balik di sini buka company
buat syarikat. secara official lah dan sebagainya. Tapi sejak daripada bila COVID tu kita berhenti terus lah. Sejak daripada sebelum COVID tu kami dah nak start berhenti bukan sebab apa. Bila duduk di sana, boleh pergi sendiri lapangan, boleh tengok sendiri, dia jadi lain. Apa yang berlaku. Tapi bila duduk di sini, nanti kita sentuh lah banyak benda-benda kita boleh sentuh. Nanti mungkin kami akan rungkai satu persatu. Jadi cuma apa nak pesan, kalau boleh nak korban dengan nak badan ni, cari yang pertama cari orang yang trust. Betul-betul kita trust. Betul-betul kita yakin dia buat. Sebenarnya, apa yang saya nak kata, tak cukup hanya dengan bagi gambar. Betul. Orang kita, banyak kita duk kata apa kan? Dapat gambar, okay, settle lah, kompos ni. Sebenarnya tak cukup. Gambar, macam mana boleh buat? Mereka boleh ambil kambing orang lain, dia tangkap gambar. Dan pernah jadi kat kita pun. Dan pernah jadi. Dah jadi. Kita kami sendiri macam dia. Tengah-tengah boleh orang lain main tangkap gambar. Siap gaduh-gaduh. Jadi, secara detail mungkin kita akan masuk nanti. Cuma nak cerita kalau boleh, gambar tak cukup. Tapi carilah orang yang betul-betul kita trust, betul-betul kita yakin. Cuma kadang-kadang yang orang kita trust sekalipun, contoh orang yang kita kenal, duk mengajak setiap minggu kat tempat kita dan sebagainya, ustaz-ustaz yang ada dekat tempat kita dan sebagainya, kadang-kadang takut diorang ni pula kena tipu dengan toke-toke kambing di sana. Jadi mengganggulah benda tu. Benda yang kita nak niat awal, sebenarnya kita ditipu. Ni skema-skema yang perlu kita hati-hati. Yang mana kita dah senaraikan tadi, kurang lebih dalam 7 ke 8. 8 lebih kurang 8. Jadi apa dia sebenarnya benda ni, apa yang nak simpulkan balik, apa ni semua berbalik pada kita punya ilmu pengetahuan. Skema, penipuan, tak kira lah macam minggu lepas kita dah upah bab syarikat. Sama juga ilmu pengetahuan. Sebab benda ni kalau kata ada, dia memang ada. Dan dia ada di mana-mana. Kita nak banterah, ada banterah lah terang mana pun. Ada orang kata apa, kalau kata polis tu, memang polis tu kerja ada duduk ligan tangkap skema. Takkan habis, ada je. Kena tangkap ni, ada pula tumbuh yang baru. Jadi cuma sekarang ni benda tu memang takkan habis. Benda tu sentiasa ada. Cuma kita punya persediaan. Macam mana kita nak hadapi benda tu. Macam mana kita nak guna kita punya ilmu lah. Kecerdikan untuk nak tak terkena dengan golongan-golongan skema ni. Dan skema ni pula skema yang berkaitan dengan agama ni. Allah. Lagilah. Kepercayaan tu orang akan mudah percaya. Orang apa letak lebay sikit kan. Pandai balut serban. Dah selesai. Muka bagi Syekh bagi lincir ni kan. Pakai orang Australia kan, nampak. Ya Allah, sucinya dia. Sebab tu, bukan. Tak kena sebut. Sekali tengah-tengah kadang-kadang kita sekali Syekh bagi lincir, suci betul, duk subhanallah, zikir berkantas sebab. Bagi tahu 3 kali cakap selawat sikit. Tak bagi tahu kata saya ni apa daripada keturunan mana kan. Saya ni banyak daripada isu tu. Jadi benda-benda bahkan gitu. ramai lalang kita sebut juga, ramai yang berlakon jadi pelajar. Betul. Sebab dia tahu pelajar di antara orang mudah percaya, depa ni kami ni belajar dekat sini, sedangkan tak belajar pun dekat situ. Sebenarnya kalau nak tengok pelajar di Madinah dengan Mekah, tak ramai pun. Tak ramai pun. Satu tahun ambil dalam 50 ke 100 orang je. Satu batch. Tapi hak duk jadi mutawif, hak duk jadi togat ni, semua tiba-tiba main-main duduk kat Mekah. Dia kata, saya pelajar di Mekah. Saya pelajar di Madinah. Kadang-kadang mungkin dia kata, dia tak tipu. Dia memang belajar kat Mekah. Belajar dekat mana? Bukan universiti. Universiti tu kadang-kadang. Dia belajar kat Madinah kat mana? Bukan universiti. Jadi benda-benda macam tu kita kena hati-hatilah. Jadi jangan mudah percaya. Walaupun kami faham, memang nak pergi tempat baik, nak buat benda yang baik, dalam keadaan yang baik, tapi janganlah sampai kita terkena tipu daya tu. Yalah. Jadi ada persoalan. Memang setiap kali sesi kita sebelum kita tutup ada persoalan. Sesi FNA ni lah. Setiap kali tu berkenaan dengan skema. Cuma ada persoalan sikit yang mungkin nak boleh share. Berkenaan dengan tadi kita kan cerita bab-bab skema, bab-bab penipuan. Jadi ada sebahagian mutawif ataupun pelajar ataupun katanya tour guide ke apa kan, yang di sana disebabkan nak mengelak daripada para jemaah ni cerita yang telus. Golongan yang telus Mungkin tadi skema nampak golongan yang kurang telus, cerita pun tak apa betul kan, ada helah. Jadi golongan yang telus. Solution untuk tadi golongan yang telus yang mencari solusi. Contoh, saya ambil contoh macam saya cerita tadi, kita ambil yang skema Al-Quran senang.
Satu contoh. Okay. Al-Quran ni orang kata apa, macam kita nak pergi susah. Ramai sangat orang. Kalau nak beli Quran itu, jadi jemaah ni buntu. Macam mana solusi dia? Jadi ada sebahagian mutawif ataupun petugas ataupun pelajar, dia sediakan khidmat. Dia sediakan khidmat, dia kata macam ni lah. Quran Quran, kalau siapa nak wakaf Quran, bayar dekat saya satu Quran 60 rial. Contoh. Ataupun 70 rial. Berapa lah dia harga. Buat servis lah maksudnya. Dia buat servis. Okay. Jadi berkenaan dengan servis, sebelum saya nak tanya soalan tu, apa pandangan Salam berkenaan dengan servis yang disediakan? Oh, servis-servis tu sebagai solution, saya rasa tak menjadi masalah. Sebab kita tahu tempat yang betul-betul. Sebab dia pun dah pengalaman juga dekat situ. Dia pengalaman deal, dia pengalaman nak pergi ambil dekat mana, nak pergi serahan tadi macam tadi. Kami cerita tadi, nak serah kat mana tu. Mungkin kita tak tahu jemaah, dia tak ada ilmu tentang tu. Kita bagi kepada orang yang tahu. Mungkin kita kena bayar extra sikit. Mungkin kadang-kadang mutawif macam contoh, kalau saya sendiri, saya pernah buat juga servis ni, kita maklumkan dekat jemaah. Okey, bayar dengan saya charge sekian-sekian. Kita ada ambil servis khusus untuk cari extra lah. Kita pun nak cari extra income juga. Mutawif pun nak cari extra income juga. Itu di antara benda yang dia boleh buat. Okey, sebab apa saya tanya soalan tu? Sebab apa saya pandangan? Sebab apa yang saya nak kata kat sini, ada sebahagian daripada para jemaah ataupun bukan jemaah, ada setengah orang daripada Malaysia atau di jemaah pun yang mereka bagi contohlah, Ustaz, saya nak wakaf Quran berapa? Kita bagi tahu lah, kata contoh 60 rial. Ataupun kata masuk ringgit Malaysia 70 ringgit. Dah 70 ringgit. Jadi kalau banyak-banyak, bila bayar tu dia kata, kenapa 70? Bukan beli kat kilang 20 30 ke? Dia tak apalah Ustaz ni, tipulah. Yang tu yang jadi nak kira macam mana? Nak kira tipu ke? Scam jemaah ke? Tak jujur ke? Macam mana? Dia tadi yang kita cerita tadi tajuk scammer. Scammer ni kadang-kadang bahkan ada pernah kes Quran. Ada yang buat ni sampai ke tahap dia pergi cop je kat kedai. Tinggal kat kedai. Dia tak bayar pun duit tu. Okay. Jadi dia pergi ambil gambar dan ambil gambar tu hantar kepada jemaah. Itu cerita tajuk scammer tadi. Macam contoh yang mutawif selalu buat, ini sebagai lebih, saya nampak lebih kepada solution. Solution maksudnya dia ada charge extra sikit daripada apa yang servis yang dia berikan. Tengoklah pada jemaah nak bagi, terpulang. Dia tak ada paksaan pun dekat situ. Bahkan kadang-kadang kita tanya pula jemaah, siapa yang nak buat? Kita nak tutup sekian-sekian tempoh. Kalau nak buat boleh, tak nak buat boleh. Kita dah explain dekat jemaah secara telus. Kita tajuk telus sebab berkenaan dengan khidmat ni ataupun servis bila Salam sebut. Sebenarnya untuk pengetahuan mutawif ke tour guide ke ustaz-ustaz ke student memang ada sediakan. Contoh senang kita bagi tahu tu. Macam saya dah sebut tadi wakaf Quran. Wakaf wheelchair. Wakaf apa lagi? Wakaf kursi tu, kursi lipat. Kursi lipat. Lepas tu kalau di Madinah ada jual kurma ajwah. Kurma ajwah ni popular lah kurma ajwah. Kurma ajwah popular sebab kurma ajwah ni kenapa nak cerita kurma ajwah panjang lah. Kurma ajwah Alia, kurma ajwah Madinah, kurma ajwah biasa. Cuma saya nak cerita ada servis-servis ni. Cuma mungkin tak tahulah, mungkin apa yang saya nampak solusi kita boleh nak elak daripada salah faham. Nak elak daripada salah faham jemaah ataupun audien yang daripada Malaysia yang nak menyumbang. Mungkin yang pertamanya kita kena faham benda tu servis. Ataupun mungkin kita dari segi kategori orang petugas-petugas pun kena mention kot servis. Cuma dia tak nampak kata, oh ni wakaf, harga wakaf 50. Wakaf bukan Quran. Maksud mungkin dia beli Quran dengan harga 20-30 rial. Katalah 30 rial. Dia beli Quran 30 rial. Khidmat untuk dia bantu wakafkan adalah 20 rial. Dan mutawif pun sebenarnya dia kena telus je lah dengan jemaah. Telus je lah. Beritahu je lah. Ini ada servis yang kita buat. Sekian-sekian. Yang saya buat personal sebagai contoh. Kadang-kadang syarikat pun ada buat. Betul. Itu pentingnya perkataan servis ataupun khidmat. Betul tak? Supaya tak menjadi salah faham. Dan sebenarnya kalau kita pun, yang tu satu. Mungkin daripada kita punya site, syarikat punya site, mutawif punya site, kita kena mention. Ini khidmat, ini servis. Telus. Jelas. Itu satu. Dari segi yang kedua pula, mungkin daripada segi penyumbang ataupun para jemaah yang kalau dia pergi Mekah, dia berkemampuan
nak beli Quran sendiri, silakan beli, pergi wakaf. Tapi kalau dia tak ada kemampuan, tak ada daya nak pergi susah sebagainya, anggaplah kata sedekah lah nah 50, kita faham 20 tu habuan duit minyak apa semua penat lelah, pilihlah 30 tu untuk beli Quran. Contoh Sebab kalau kita beli di sekitar masjid tu pun harga lebih kurang juga kan. Kalau lebih maktabah tu 50 rial, 60 rial. Lebih dia harga macam tu sebab tak ada sekarang harga. Ni kira macam kita nak bayar kat maktabah ataupun nak bayar dekat mutawif. Salah. Yalah. Cuma soalan yang ditanyakan ni sebab ada tertanya-tanya dari kalangan orang ramai, kata ni apa tak perlu student, sebab tu kita nak hadir di sini, clear kita bersoal jawab nak kena clear kan, supaya benda tu tidaklah orang pun anggap kata ni tak perlu. Tu menjadi persoalan. Jadi persoalan. Betul ke ustaz ni habis semua, ustaz yang tak buat pun kena. Sedangkan kadang-kadang ustaz nak tolong, betul-betul nak tolong. Betul-betul ada nak tolong, tapi benda tu biasalah. Cuma kita kena faham dan kena ambil maklum. Ambil maklum sebaiknya lah. Jadi saya harap jelas kot soalan-soalan yang di listkan di sini. Bagi saya agak menjawab lah, menjawab dan kita faham. Depa ni pun orang tak apa ustaz ke mutawif ke, depa ni pun nak cari duit juga. Jangan anggap orang hak menega cari duit, habis tu ustaz kena hidup miskin. Tak kena tu. Salah. Saya sangat tidak setuju. Saya harap kalau ustaz lagi dia ustaz, dia kena lagi kaya. Sebab memang kalau kita tengok salah satu ulama, ulama dulu ada Abdullah ibn al-Mubarak. Sangat kaya dalam perniagaan sampai dia boleh bantu pula. Dan dia ulama juga, dia tulis karang kitab banyak, kitab-kitab yang dikarang oleh dia. Kemudian dia bantu pula pelajar-pelajar ni menjadi satu tahap ulama macam dia. Abdullah ibn Mubarak, kalau tengok kisah boleh baca. Boleh baca, ada banyak sekarang ni buku-buku kawan-kawan kita pun duk cetak buku-buku Ibn Mubarak dan sebagainya. Boleh baca cerita kisah. Tak, sebab orang tu mindset kita ni kata, ni kelas Quran apa cah mahal kan, 100-200 kelas Quran apa, orang Quran kat kampung cuma ajak lagi kelas tuition tak ada isu. Kelas benda-benda berkaitan ni kalau bahan ni sama 2-3 jam tak boleh bukan. Kadang-kadang dia main perasaan sebenarnya orang belajar agama ni, kita kena appreciate lah depa belajar agama. Kita support, kita bantu depa. Jangan harap pada menega. Bukanlah nak maksudkan orang belajar agama ni dia ada batu loncatan untuk tunggang agama, tidak. Tak boleh sama sekali. Cuma at least kita ni yang menega, macam kami pun kategori kami di diri kami ni menega juga. Jadi kita support lah mengajar agama ke, jual buku ke, apa ke. Ni macam mutawif yang kita bincangkan. Depa pun nak cari duit juga, bagilah kat depa peluang untuk peluang untuk depa buat survey ni. At least kalau depa di tempat yang selesa, depa tak perlu sangat fikir pasal duit, depa ada masa untuk depa fikir untuk sampaikan apa ilmu-ilmu yang depa ada, dakwah kebaikan lain umat Islam yang lain. Jadi insya-Allah harap-harap apa yang kita kongsi jadikan bermanfaat lah berkenaan dengan skema tu, boleh jadikan panduan. Macam saya katakan di awal tadi, kalau ada skema-skema lain yang belum kami mention dekat sini, tulis kat ruang-ruang komen. At least lepas-lepas ni video yang video kami ni, orang yang tengok, orang baca kat komen, ada lagi jenis-jenis skema yang kami tak tahu. Tapi secara roughly kita dah hampir cover kebanyakan lah. Yang penting kena ingat persediaan ilmu yang paling penting. Itu yang naknya dia punya kesimpulan yang paling utama adalah kunci utama dia dekat ilmu. Persediaan ilmu. Kalau kita ada ilmu, mana dunia, mana tempat pun insya-Allah akan terselamat. Bahkan beribadat kita, apa-apa ibadat sekalipun harian kita tu pun kita perlu ada ilmu. Tidak, kita akan ikut je daripada awal sampai habis, kita akan ikut. Ibadat yang salah lah, yang betul-betul lah. Dia akan menjadi masalah dalam kehidupan. Okey, jadi pastikan terus bersama kami. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share di media-media kami yang lain juga. Kongsikan kepada seramai mungkin. Moga-moga kami dapat sebarkan manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan pun bersama-sama kongsi manfaat ni dengan orang lain. Kita sama-sama share ilmu yang baik, insya-Allah. Jadi teruskan bersama kami untuk next episode Jelajah Sirah.